kita tak tahu dalam sistem syariat Islam ada peruntukan dalam muamalat berkaitan dengan wakil. Wakil itu bahasa akademik, bahasa kita minta tolong. Kita kena tahu siapa yang kita boleh minta tolong dan benda apa yang kita boleh minta orang tolong kita. Bukan semua orang, bahaya kalau tidak sah, haram. Kadang-kadang kita minta tolong budak tu tidak sah lagi, haram. Kita akan bincang malam ni isu berkaitan dengan orang yang sah kita minta tolong. Kanak-kanak tak boleh, haram kita minta tolong kanak-kanak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul wakalah. Kita berbaki ada dua topik je, lepas tu khatam lah. Wakalah dengan pinjam. Di belakang tu kita tak baca sebab topik belakang tu dia berkaitan dengan troka tanah, yang tu tak paling tak praktikal lah. Troka tanah, hukum troka, bukan broker. Troka menerokai tanah kita bukan troka, broker pun tak. Jadi tajuk belakang kita tinggal, kita khatam awal lah. Kita khatam dalam dua tajuk, walaupun dua tajuk wakil dengan pinjam ini dia agak panjang, mungkin awal tahun depan jugalah. Jadi awal tahun depan pun kita khatam. Kita khatam tu cukup lah, kita dah lama lah. Dua kitab dah surau kita ni. Jadi kita bertukar selera pula. Ni tukar apa nama ni, orang lain pula. Baik, babul wakalah. Ini antara tajuk praktikal. Adapun di belakang tu pelaburan. Tu kita tak bincang lah. Pelaburan, lakit bayi dibuang, macam mana hukum dia. Yang tu di belakang kita tak macam. Perkataan wakalah. Ni wakalah boleh dibaca dengan wakadah atau wikalah. Wakalah atau wikalah, dua cara baca. Maknanya, makna wakalah pada lughah, pada bahasa Arab, serahan. Itu umum lah. Seperti tawakkaltu 'ala Allah, yakni saya serahkan urusan saya kepada Allah Ta'ala, ayat Quran. Maknanya pada syarak. Ini kita nak bincang. Pada syarak yang kita panggil minta tolong, boleh tak tolong beli, boleh tak tolong ambil selipar. Itu nak tahu pada syarak. Makna pada syarak iaitu seseorang menyerahkan urusan, ini pekerjaan yang ia boleh kerjakan dengan sendiri. Dia boleh buat, dia minta tolong orang buat. Tu makna menyerah tu. Menyerah ni, ini menyerahkan kuasa kepada seseorang untuk melakukan bagi pihak diri. Dalam bahasa kita panggil tolong lah. Minta tolong. Maksudnya minta tolong orang lain buat untuk diri kita. Itu panggil wakalah. Dia dalam bahasa Arab dia panggil tafwid. Tafwidus syaksin amruhu ila akhar. Fima balun niyabah liyaf'alahu fi hayatih. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita menyerahkan kuasa kepada seseorang, yakni urusan kepada seseorang untuk melakukan bagi pihak diri. Urusan apa? Perkara yang menerima ganti. Dia panggil yaf'alul niyabah. Perkara yang menerima ganti. Maksudnya perkara yang boleh orang lain buat. Boleh, ada perkara yang orang lain tak boleh buat. Di depan dia akan cerita apa perkara yang orang lain tak boleh buat. Tak boleh wakil. Sembahyang tak boleh wakil. Bukan kata minta tolong sembahyang untuk saya, tak boleh. Minta tolong bayar zakat untuk saya, boleh. Apa beza pula? Solat tak boleh, bayar zakat boleh. Minta tolong buat kurban untuk saya, boleh. Minta tolong buat haji untuk saya, boleh. Minta tolong puasa tak boleh, minta tolong solat tak boleh. Itu dia sebut perkara yang boleh orang lain buat untuk kita sahaja, supaya mengerjakannya dalam masa hidup. Ini beza dengan wasiat. Kita minta tolong orang lain buat bagi pihak kita urusan yang dibenarkan oleh syarak, ini urusan yang boleh orang lain buat
di sisi syarak semasa kita hidup. Kalau lepas kita mati, itu tak panggil wakil, itu dipanggil wasiat. Baik. Jadi kesimpulan wakil kita faham, iaitu kita minta tolong orang lain buat bagi pihak kita dalam urusan perkara yang dibenarkan oleh syarak semasa kita hidup, settle. Jadi bahasa umumnya kita panggil minta tolong. Apabila disebut perkara yang menerima gantinya, perkara yang boleh orang lain buat, tidaklah termasuk sembahyang dan puasa. Sembahyang tak boleh. Kenapa tak boleh? Memang peruntukan ataupun peraturan menetapkan ibadat badani, ibadat yang kena buat dengan badan, syarak tidak membenarkan untuk orang lain buat, tak boleh. Dia panggil tak dibenarkan wakil. Jadi mudah kita ingat, kalau jenis ibadat yang kena buat dengan badan kita seperti puasa dan juga solat, syarak tidak membenarkan untuk wakil kepada orang. Tapi kalau jenis ibadat itu melibatkan harta benda, syarak membenarkan untuk wakil kepada orang lain bagi pihak kita. Dengan syarat kita boleh buat benda tu. Kita ada kuasa untuk buat benda tu. Boleh. Macam kurban. Kenapa kurban boleh buat? Sebab kurban ibadat maliyah. Dia panggil ibadat menggunakan harta. Tak sihat pun boleh buat kurban. Orang duduk sakit terlantar pun boleh buat kurban. Dengan syarat dia ada harta. Dia bagi pada orang wakil niat kurban untuk saya. Dia duduk di rumah sebab dia tak sihat. Kerana ibadat itu bukan ibadat badan, bukan ibadat menggunakan badan. Tak, ibadat harta. Boleh wakil. Begitu juga ibadat yang ketiga, dia ada tiga jenis ibadat. Kategori ibadat yang melibatkan harta benda dan juga badan. Campur. Seperti haji, boleh wakil. Badan dan harta. Kalau badan tak sihat, tak wajib. Harta kan ada, badan tak sihat, tak wajib. Kalau badan sihat, harta banyak, barulah wajib. Itu dipanggil ibadat yang melibatkan harta dan badan boleh wakil kepada orang lain. Orang yang menyerah, ini nak tengok rukun, kemudian kita nak detail satu persatu rukun. Orang yang menyerah disebut muwakil. Ini larah bahasa akademik je. Orang yang menyerah disebut muwakil. Orang yang menerima serahan disebut wakil. Manakala urusan pekerjaan itu disebut wakalah. Itu bahasa akademik saja. Jadi kita nak serah minta orang lain ni, atau kita tu dipanggil muwakil. Orang yang memberi wakil kepada orang lain. Orang yang terima wakil tu dipanggil wakil. Tiap-tiap perkara yang manusia harus mengerjakan dengan sendiri, ini dipanggil hukum wakil. Apa hukum dia? Harus perkara itu diwakilkan kepada orang lain. Apabila benda tu kita boleh buat, maka boleh ataupun harus kita wakil kepada orang lain. Ini cerita boleh, bukan kata sunat. Kita boleh kita wakil pada orang lain dengan syarat kita tu kita mampu buat. Kalau benda dia tak ada kuasa, tak boleh wakil. Macam dia ni tak ada kuasa wali pun, wali orang lain, tiba-tiba dia nak wakil, itu tidak sah. Contoh ni, bapa sah ataupun tidak, dia wakil kepada imam ataupun dia wakil kepada kawan dia untuk akad nikah anak dia, sah. Kenapa sah? Memang dia memiliki wilayah, kuasa untuk akad nikah, dia boleh buat. Tapi kalau dia tak boleh buat, dia tak ada power, dia tak ada kuasa yang diberi oleh syarak, memang tak sah wakil. Kalau contoh orang yang silap wali, tiba-tiba dia wakil pada imam, tak sah wakil. Imam tidak sah mengakad nikah orang isteri, pengantin. Kenapa? Kerana iman tidak sah diwakilkan oleh wali. Dia kena wali itu ada power. Kalau silap wali tak sah. Boleh. Bukan kata sunat. Sunat dia akad sendiri. Sunat wali itu akad sendiri. Kalau kita ada anak perempuan, sunat kita yang akad anak perempuan kita. Tapi kita tak apa cekak sangat. Boleh tak nak wakil pada iman? Boleh. Itu harus hukum dia. Bukan kata sunat. Sunat akad sendiri.
Beli, kita boleh tak nak beli barang? Boleh. Nak wakil? Boleh, kerana kita ada kuasa untuk membeli. Tapi sunat, sunat kita yang beli. Sebab ibadat kita buat sendiri itu lebih besar pahala berbanding orang lain buat wakil pada kita. Itu dipanggil harus. Boleh. Boleh dan harus perkara itu diwakil kepada orang lain. Atau ia menjadi wakil pula daripada orang lain. Boleh dia nak wakil pada orang, boleh dia nak jadi wakil pada orang, boleh. Cuma cerita boleh. Sebab sunat tu kita kena tahu hukum lah. Macam contoh orang tak tahu hukum, dia diingatkan angkat perkahwinan ni kena serah pada imam, dia pun tak tahu. Seolah-olah macam dia ni tak boleh buat, kena imam yang buat. Imam buat itu harus, tapi dia sendiri itu sunat. Dia sendiri itu sunat akad nikah anak perempuan dia ataupun adik. Contohlah ayah dah meninggal, siapa adik dia ni yang akad nikah? Wali dia, adik-beradik lelaki yang akan jadi wali kepada kakak dia ataupun adik dia. Siapa yang sunat? Imam ataupun dia? Dia lah. Cuma boleh cerita dia nak baikat tu imam. Kita hari ni dalam minda kita macam tak boleh, hukum mana kena imam. Imam tu harus. Sebab tu kalau imam yang tahu hukum, walaupun dia ada power, orang siap ada upuh lagi, dia akan tanya, ni nak akad sendiri ke? Setengah tu imam dia cowboy, tak tanya dah. Tu isi boran, mana-mana. Tak tanya dulu, mam. Ni yang wali nak akad sendiri dah. Kalau akad sendiri ni, saya sediakan skrip. Sunat offer kepada wali tu, bagi dia akad sendiri. Untuk dapat pahala lebih. Pahala apa? Pahala sunat akad sendiri. Bukan pahala akad nikah. Akad nikah pahala asing. Semata-mata akad nikah, siapa pun akad ada pahala. Iman akad, iman dapat pahala. Bukan pahala akad tu. Pahala siapa orang yang layak ataupun sunat akad. Iman dengan wali. Wali dulu. Tapi wali pun tak apa cekak juga. Tu yang tak berapa nak berani tu. Imam lah, imam hari-hari akad nikah orang. Kita kira cekak, bukan kira nampak pahala. Dia kata berpeluh dengan saya lah tu imam apa, tu wali pun. Orang ada anak 5 anak perempuan, pahala besar. 5 kali akad. Dia akad nikah tu, pahala besar. Kalau dia perempuan, dia lelaki, adik lelaki, abang lelaki, dia akad nikah adik dia, pahala besar. Dia bagi tu imam. Sunat akad sendiri dan pahala asing, bukan pahala akad tu. Pahala orang yang sunat akad. Adapun siapa akad, lafaz tu semua dapat pahala. Iman akad, iman dapat pahala. Jadi Tok Wali ni faham. Kata imam lah. Imam lah dapat pahala imam. Pahala tu pahala besar. Antara pahala besar ialah akad nikah. Menikahkan orang tu pahala dia besar. Membina masjid. Sepanjang dia berkahwinan dia tu dapat pahala besar kata imam. Kena niat lah. Rukun. Tengok rukun. Malam ni kita fokus satu je. Ada 4 rukun, kita ditikan satu. Rukun wakalah itu 4. Jadi nak wakil, nak minta tolong orang dan cukup rukun. Boleh tak minta tolong beli barang untuk saya? Cukup rukun ni. Pertama, orang yang memberi wakil. Kita lah, kita nak wakil orang. Kita. Yang kedua, orang yang memegang wakalah. Ini wakil. Siapa nak tolong kita ni? Orang yang nak tolong kita tu, dia panggil wakil. Yang ketiga, benda. Apa benda kita nak minta dia tolong tu? Setiap rukun itu ada syarat. Siapa orang yang nak minta tolong, siapa orang yang kita nak minta tolong ni. Kita satu ada ciri, orang yang nak wakil pada ciri, orang nak terima wakil pun ada ciri yang ditetapkan oleh syarat, dan benda. Bukan semua benda boleh wakil. Ada benda-benda yang sah wakil. Dan yang terakhir, keempatnya sirah. Dia kena ada lafaz hijab qabul. Boleh tak minta tolong? Dia pun kata ya. Okey, lafaz tu. Syarat. Kita mulakan pendetailan rukun pertama. Siapa orang yang boleh wakil? Syarat orang yang memberi wakil. Dia hampir sama. Orang yang memberi wakil dengan terima wakil, sama ciri dia. Bukan semua jenis orang boleh mewakil dan boleh terima wakil. Syarat orang yang memberi wakil, yang ini minta tolong.
hendaklah ia orang beri wakil tu nak minta tolong orang tu sah mengerjakan benda itu. Kena dia boleh buat. Kalau benda dia tak boleh buat, tak boleh minta tolong orang. Dia tu tak ada kelayakan pada cara untuk buat, dia tak dibenarkan ataupun tidak sah untuk wakil pada orang. Ataupun dia kata perkara yang diwakil itu dengan milik. Memang benda yang dia nak wakil itu milik dia. Contoh barang yang dia nak tolong orang lain jual, memang barang itu milik dia, baru sah dia wakil kepada orang. Itu dipanggil hendaklah sah mengerjakan benda yang dia nak wakil itu, sah dikerjakan. Atau dengan wilayah ataupun dengan ada kuasa dia. Kalau dia wali, dia ada kuasa, maka tidaklah sah wakalah. Habis keluar keputusan, keputusan ini hukum tafriq, maka tidak sah wakalah kanak-kanak. Kanak-kanak dia tak boleh nak wakil pada orang, dan juga kanak-kanak tak boleh nak terima wakil, tak boleh. Dia tak boleh nak minta tolong orang, tak boleh. Dia nak minta tolong orang, tak boleh. Dan dia tak boleh orang lain minta tolong. Kanak-kanak. Ini ramai perempuan kita tak puasa. Kadang-kadang kita panggil kanak, dek datang, tolong ambil selipar pakcik, haram. Tak boleh minta tolong. Minta tolong itu termasuk dalam wakil. Kita minta wakil, artinya dia tolong ambil barang kita, dia kena redha dia. Redha kanak-kanak tak dikira, walaupun dia setuju. Waktu dia pergi ambil, dekat je selipar pakcik tu, dia duduk bilik air tu. Pakcik lupa tadi, pakcik tak berapa rajin nak pergi ambil. Pakcik ni tak apa rajin, dia pun suruh anak budak-budak kecil. Haram. Kenapa haram? Syarak tidak membenarkan mengambil kesempatan ke atas kanak-kanak. Sebab kalaulah dia orang yang tak layak minta tolong, termasuk kita mengambil kesempatan tenaga dia yang tidak dibenarkan oleh syarak. Memang ada pahala, dia kecil tak ada pahala. Contoh kita, orang balik, kita minta tolong, dia nak tolong tak? Ya. Kenapa? Dia nampak pahala. Sebab wakil ini termasuk satu akad yang diperuntukkan oleh syarak untuk mendapatkan pahala. Asal kita buat. Tapi kita ni mampu buat, cuma kita nak minta tolong orang buat, orang itu akan dapat pahala. Seperti kita buat. Kalau kita buat dapat pahala, maka orang lain buat dapat pahala. Tu. Tapi ingat, orang yang dibenarkan untuk wakil dan terima wakil, mesti dia itu ahli tabarruk. Mesti dia itu ada kelayakan di sisi syarak, iaitu kanak-kanak, iaitu orang yang balik dan orang akil. Sempurna akal dan balik. Kalau belum balik, tak boleh minta tolong dia. Tak kisah apa pun, tak boleh minta tolong. Kita buat jamuan. Adik, ambil. Ni air. Bagi kat pakcik tu. Ni, gelas. Ambil, isi. Tak boleh. Melainkan siapa yang boleh? Dia ada orang yang boleh, ialah ibu bapa dia ke atas. Dia panggil wali ke atas. Yang kedua yang boleh minta tolong ialah guru. Kenapa? Kerana untuk mendidik dia. Itu je dibenarkan oleh syarak. Guru untuk mendidik anak-anak belum balik ni boleh minta tolong. Kenapa? Nak ajar, nak latih dia. Tetapi kalau bukan guru, bukan wali dia, bukan ayah dia, bukan datuk dia, bukan ibu dia, haram kita minta tolong dengan kanak-kanak. Tak kisah apa pun benda. Alah, bukan berat pun. Cara tak kira berat, tak kira panggil ringan. Benda ni bukan berat, gelas je ambil, air je ambil, selipar je, selipar pakcik di hujung sana, bukan berat pun. Cara tak membenarkan mengerah tenaga kanak-kanak yang belum balik. Kenapa? Kerana untuk orang lain buat kerja kita, sepatut kita pergi ambil selipar kita tu. Kalau orang lain nak ganti kita, mesti dia redha. Dapat pahala. Asal kita buat, tapi kita nak minta tolong orang lain buat. Tu. Kanak-kanak dia kata tidak dibenarkan. Melainkan kita sebut tadi, hanya boleh menyuruh dia dengan niat, mengajar, mendidik, iaitu wali ke atas dan guru. Dua tu je. Orang lain kalau tak dibenarkan oleh wali dia, tak boleh. Kena minta izin dengan wali. Contohlah ada budak-budak kecil ni, ayah dia ada.
Ni, saya nak minta tolong anak, boleh tak? Ayah dia kata, tak apa, tolong. Boleh. Sebab ayah dia dibenarkan oleh syarak untuk apa? Melatih, mengajar. Sebab itu kalau detail tuan-puan, ayah tu pun kena niat. Suruh ayah yang, suruh anak dia belum balik ni, umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 9 tahun, umur 5 tahun, sekejap suruh tu, sekejap suruh ni. Kena niat untuk melatih dan mendidik dia. Sebab syarat tak membenarkan mengambil ataupun mengerah tenaga orang tanpa kepentingan. Melainkan ayah dia dengan sebab untuk latih anak itu, mendidik anak itu pandai bekerja. Itu syarat, peraturan syarat detail. Dia tak membenarkan orang mengambil kesempatan kata kanak-kanak. Guru pun tak apa, tapi kena niat guru pun. Guru ni 3 tingkat tuan-tuan. 3 tingkat sekolah, 3 tingkat. Cikgu tu, dia turun bawah, dia suruh student dia pergi ambil buku cikgu tertinggal. Bilik guru duduk tingkat 3 tu. Darjah berapa? Dia 5, tak balik lagi. Darjah 1 lagi tak balik. Boleh dah? Boleh niat untuk mendidik. Mendidik sahaja boleh niat. Untuk latih dia bekerja dan berkhidmat. Kita latih dia pandai berkhidmat untuk guru, pandai berkhidmat untuk ibu bapa. Sebab tu tak haram kita latih anak kita. Belum balik, balik lah, tak macam bincang lah. Balik tu dia redha dia lah. Ni belum balik, basuh. Kita latih, ni aban basuh tandas. Nombor 2, basuh apa periuk. Pinggan makuk, anak nombor ni. Tandas, anak ni. Basuh kereta ayah, anak ni. Asalnya kalau belum balik, orang lain tak dibenarkan buat. Melainkan ibu bapa. Kenapa? Latih dia berkhidmat untuk ayah dia. Latih untuk pandai dia bekerja. Boleh. Orang lain tak boleh. Dan lagi, dan tidak sah wakil orang gila. Jangan suruh orang gila buat kerja. Jangan. Haram lagi tidak sah. Ni kadang-kadang kita orang bodoh, orang gila, tak apa betul. Itu kita duduk bully dia. Haram, tak boleh bully dia. Pantan, tikik, buat kerja. Tikik buat kerja. Dia tak apa betul. Semua seluruh benda, suruh aja dia buat. Jangan. Islam jaga, tak boleh mengambil sebarang kesempatan tenaga orang. Bukan mudah-mudah nak guna tenaga orang. Kita nampak luruh tu kita guna. Cerdik ni dia tak nak dengar, bukan mudah. Suruh boleh nak buat sendiri. Tu nak cerdik. Mana dia nak layan? Boleh ambil barang tu, ambil sendiri, kaki ada. Hak luruh benda ni, dah ambil selipar pakcik, pergi dia bawa kat pakcik selipar. Sana, ambil satu lagi selipar pakcik ni, pergi budak ni. Itu haram. Dan orang gila tak boleh. Dan orang pitan, dan tiada sah orang perempuan, dan orang di dalam ihram haji atau ihram umrah ataupun mutlak berwakil kepada orang lain. Ni isu apa ni? Ni isu orang yang tidak ada kuasa untuk wakil pada orang lain. Perempuan dia nak wakil akad nikah diri dia. Kalau dia dalam ihram tak boleh. Begitu juga orang lelaki kalau dia dalam ihram tak boleh wakil. Tak boleh itu pada menikahkan keduanya. Selama dalam ihram. Habis ihram, bolehlah balik. Itu dia panggil nak wakil, nak minta tolong orang buat, mesti dia tu ada power dan mesti dia itu sah wakil pada orang lain. Kalau kanak-kanak dia tak boleh wakil dan tak boleh terima wakil. Orang gila tak boleh wakil, tak boleh terima wakil. Orang yang tidak ada power nak wakil, nak akad nikah orang tak dibenarkan. Kenapa? Kerana syarat wakil ataupun syarat nak minta tolong orang ada 2. Pertama, kita bincang mesti orang itu sah dia wakil. Maksud sah dia minta tolong orang. Apa ciri-ciri sah ni? Mesti dia ini balik. Mesti dia tak gila, sempurna akal. Kalau dia gila, tak sempurna akal, tak boleh kita nak suruh dia dan tak boleh dia suruh kita. Tak sah. Dia tu tak boleh kita nak minta tolong. Kenapa? Karena dia belum balik dan tak sempurna akal. Belum balik dan kanak-kanak. Ciri yang kedua, mesti kita nak serah orang lain untuk buat, minta tolong orang lain buat, mesti dia itu ada kuasa. Kalau dia wali, mesti dia boleh angkat nikah. Baru dia boleh wakil kepada orang. Kalau dia wali, dia tak boleh angkat nikah, tak sah dia wakil pada imam. Amin.
Kenapa tak sah perempuan wakil tadi? Kerana keduanya itu tiada sah mengerjakan akad nikah dengan sendiri. Baik. Tetapi orang perempuan ni janda, jika memberi izin kepada wali, kalau anak dara, dia sunat wali minta izin, bukan wajib. Sunat, dapat pahala. Sebelum wali akad, wali sunat tanya dia. Walaupun memang dia nak menikah, tak tanya pun tak apa, memang dia berkenan lah. Walaupun dia berkenan dengan pengantin lelaki ni, tetap sunat tanya. Tanya, ni ayah nak kahwin ni, Tok Iman dah ready ni, surat semua diisi dah. Nak kahwin dah. Dia cakap, takkan tak nak kahwin ayah, dah siap dah. Prepare semua siap, borang dah lama dah isi. Tak apa. Tetap sunat tanya. Walaupun dia melawak, tak apa, tetap sunat. Dan sunat dia jawab. Sama ada jawab dengan lafaz ataupun senyap. Tu panggil as-sukut alamatur ridha. Diam itu tanda redha. Itu bagi anak dara saja. Dalam sistem muamalah, hanya sistem munakahat dan muamalah tak dibenarkan senyap, melainkan beberapa isu. Antaranya isu izin anak dara dibenarkan dia senyap, dikira. Tapi kalau janda tak boleh. Lain. Ini kira janda. Tetapi orang perempuan ini janda, jika memberi izin kepada wali untuk menikah akan dia, janda tadi dengan menggunakan perkataan wakil, seperti katanya, saya wakilkan anda. Jadi wali itu pada mengahwinkan saya, nescaya sah kahwinnya, kerana pada hakikat itu bukan wakil, malah itu mengandungi makna memberi izin kepada wali itu. Kalau janda dia minta ayah dia kahwin dia, itu nama je wakil. Sebenarnya itu dia panggil perpindahan power. Dia janda ni lain. Janda mazhab kita, mazhab lain dia boleh kahwin diri dia. Itu mazhab lain. Ni mazhab kita ni, mazhab kita janda dia tak boleh kahwin diri dia. Mazhab lain boleh. Ni cerita mazhab kita. Ni cerita mazhab lain lagi pening. Mazhab lain tu dia ada kuasa nak kahwin diri dia. Aku kahwinkan diri aku dengan Baroy. Siap Baroy. Baroy jawab terus jadi. Senyap jangan jawab. Dia boleh, dia ada kuasa untuk kahwinkan diri dia. Macam wali ya, wali ada kuasa nak kahwinkan anak dia dengan siapa pun. Kalau dia cakap aja, aku kahwinkan anak perempuan aku ni, nama sekian-sekian, apa nama Tok Bilal, Tok Bilal pun jawab. Boleh Ustaz? Jadi, sebab wali kahwinkan, walaupun anak dara tak ada depan, sah. Sebab dia ada power untuk kahwinkan. Ni kira mazhab kita. Mazhab kita, janda tetap wali dia bapa. Wali telah bapa dia. Tapi walaupun wali bapa kena izin dia. Kalau dia tak izin, dia tak nak kahwin dengan Tok Bilal, tak sah akad. Jadi wali tak boleh paksa dia. Itu beza nak dara dengan janda. Dara dia tak nak pun kalau dia kahwin sah. Itu dia panggil wali mujbir. Wali yang ada jabat, ada kuasa mujbir, kuasa paksa. Sah. Dia nak kahwin dengan siapa-siapa pun anak dia tak boleh cakap apa. Tapi janda tak boleh. Janda ni kalau dia tak izin ayah dia kahwinkan dia dengan siapa-siapa, maka tidak sah perkahwinan tersebut. Dia syarat. Sebab tu kalau dia izin ayah dia, maknanya itu bukan wakil, bahkan dia panggil lafaz itu merujuk lafaz izin. Dia izinkan ayah dia kahwinkan dia dengan siapa-siapa. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, minta izin janda itu wajib. Wali apabila dia nak kahwinkan anak dia ni dah janda, wajib minta izin. Tanya dia, ni ayah nak kahwin dengan Haji ni. Nak tak nak Haji ni? Haji mana tu? Orang depan sekali mengaji tu. Tak nak tak boleh. Kahwin juga tak sah. Wajib minta izin, bukan sunat. Adapun dara sunat. Tu beza. Manakala wali pula diluluh, yang ini sah ia wali berwakil dan hak walinya. Ini wali mudah lah. Wali ni dia ada power, dia boleh wakil pada orang lain. Boleh, bukan sunat. Sunat dia sendiri angkat. Seperti anak cucu dan lainnya. Dia boleh angkat anak cucu dia. Adapun orang buta, ni pengecualian. Asalnya
Benda tu dia boleh buat sendiri, boleh diwakil. Orang buta pengecualian lain. Orang buta dia tak boleh buat, tapi dia boleh wakil. Kalau kita, benda yang kita tak boleh buat, tak boleh wakil. Wali, dia tak ada power nak akad nikah tu, dia tak boleh wakil orang. Orang buta lain. Adapun orang buta dikecualikan daripada kaedah yang tersebut. Maka sah ia orang buta berwakil pada jual beli, sekalipun ia orang buta tiada sah mengerjakan dengan sendiri kerana darurah, kerana terdesak. Orang buta ni sah dia wakil untuk orang lain beli. Orang lain tolong beli kat dia. Walaupun dia tak boleh buat pun. Ini pengecualian. Syarat pada wakil, ini masuk topik baru, iaitu pendetilan rukun yang kedua, wakil. Orang dia nak terima wakil. Tadi dia disebut orang yang nak terima wakil, dan kita nak minta tolong dengan orang. Orang tu mesti dia balik. Mesti sempurna akal. Dah settle dah yang tu. Kanak-kanak tak boleh minta tolong. Orang gila pun tak boleh minta tolong. Settle. Ini pula syarat lagi. Mesti dia kata syarat pada wakil itu hendaklah. Ini mesti ditakyinkan dia. Ditentukan siapa-siapa. Kena tentu siapa yang kita nak minta tolong. Tak boleh ramai-ramai ni, boleh tak minta tolong saya? Pergi ambil barang-barang ni. Tidak sah. Kena dua orang kena wakil. Dua orang tu mana yang dia nak tentu wakil dia. Tu. Dia kata takyin, yang ditentukan siapa-siapa. Dalam kurungan orang tertentu. Dan ia sah berkuasa pada barang, pada urusan diwakilkan kepadanya. Apabila kita tentukan si fulan ni wakil dia, dan ramai-ramai itu dia tentu si fulan ni menjadi wakil dia, sah. Dia berkuasa, yang ini dia ada power untuk buat kerja yang diwakilkan. Maka jika tiada berkuasa ia pada barang itu, pada pekerjaan itu, tiadalah sah ia menjadi wakil. Kalau dia tak mampu buat, tak sah wakil. Kerana bila seseorang itu tiada kuasa, dia pun tak ada power pada barang itu, dengan sendiri lebih utama tiada sah pada barang orang lain. Jikalau seseorang berkata kepada dua orang, ini, saya jadikan salah seorang daripada kamu ni, anda ni wakil saya, nescaya tidak sah. Dia kena pilih mana dia nak minta tolong dua orang ni. Dia tak boleh umum. Dan tidak sah menjadi wakil oleh kanak-kanak. Dia nak detail sekali lagi. Dia kata kanak-kanak tidak boleh menjadi wakil. Tak boleh kita nak minta tolong. Melainkan kita sebut tadi, anak dia sahaja. Minta tolong pergi beli barang, itu boleh anak saja. Orang gila, tidak sah orang gila menjadi wakil, dan orang yang pitan. Demikian juga, begitu juga perempuan pada akad nikah. Perempuan pun tak boleh kita wakil perempuan yang tolong nikahkan, akad nikah. Dan tiada sah oleh orang yang di dalam ihram pada menakadkan nikah orang lain selama ia dalam ihram. Selama dia tak habis lagi ihram tu, tak boleh dia akad nikah. Dan tak boleh dia berkahwin. Baik, seterusnya syarat pada benda. Tengok benda pula. Ini simple. Yang simple kita explain depan. Syarat pada benda. Benda apa yang kita boleh minta tolong orang buat. Bukan semua benda kita boleh minta tolong orang buat. Syarat pada benda atau perkara yang diwakilkan. Benda ni benda yang kita nak wakil tu. Bahawa benda itu perkara milik dia. Perkara itu milik ataupun hak mutlak bagi orang yang berwakil. Maka tidak sah berwakil pada menjual sesuatu yang lagi akan dimiliknya. Ni bukan milik dia, tak sah dia akad jual, akad wakil. Dia minta orang lain tolong jual barang yang bukan milik dia. Jangan kata nak minta tolong orang, diri dia pun tak sah jual kalau barang itu bukan milik dia. Macam contoh, dia curi barang tu, tak sah jual. Dan kita, kalau kita tahu orang pencuri jual barang pada kita, tak sah kita beli. Barang murah ni bang. Geng daun ketum, mabuk ketum, curi barang, sapu barang orang jual. Kita tu murah lah, mai kat saya. Kita pun tak sah. Handset 100. Murah ni, sepatutnya 1000 lebih ni. Dia tu murah bang.
Dia tak tahu, dia tak cakap dan dia sapu. Kalau dia cakap dia curi, yakin. Kalau tak cakap dia curi, kita tahu. Kita tahu ni zon pun tak boleh, ulama kata kalau zon. Kalau yakin, tak boleh. Tetap tak boleh. Tak sah. Zon dalam mazhab Syafi'i. Tak. Kita tahu ni kaki sapu barang orang ni. Kita tanya dia, dia tak cakap. Tapi ada kita zon, kita ada kuat sangka bahawa barang ini bukan milik dia. Itu pun mazhab qaul mu'tamad, mazhab Syafi'i qaul mu'tamad tidak sah. Kalau yakin lagi tak sah. Curi barang orang tidak sah jual. Kenapa? Kerana bukan milik dia. Apabila dia tak sah jual, dia tak boleh wakil pada orang. Tak boleh minta orang lain tolong jual barang dia. Tak sah. Kenapa tak sah? Kerana dia tidak memiliki barang itu. Syarat benda yang kita nak wakil pada orang, mesti benda itu milik kita. Kita boleh buat benda itu. Tidak sah berwakil pada menjual sesuatu yang lagi akan dimilik dan mentolak perempuan yang belum dikahwin. Tolak. Dia asal boleh kita nak wakil orang lain tolong cerai. Dia tak nak cerai bini dia. Dia wakil ke Tok Imam. Dulu Tok Imam tolong akak saya. Sekarang ni boleh tak Tok Imam tolong cerai? Boleh. Cuma dia ada syarat dia. Kena segera buat. Kalau Tok Imam kata, saya terimalah wakil, nanti bulan depan atau minggu depan saya tolak. Tak jadi. Dia kena segera. Syarat dalam mazhab Syafi'i, kalau dia panggil tafwid tolak, tafwid ni pindah tolak. Kuasa tolak itu milik kita, kita minta orang lain buat, mesti segera. Kalaulah dia tak segera buat, hilang power itu. Kena minta power lain, kena minta tafwid lain. Mazhab Maliki Hanafi lain. Dan mentolakkan perempuan yang belum dikahwin. Kalau perempuan tu dia dah kahwin, sah. Tapi kalau perempuan tu tak kahwin lagi, dia kata saya nak kahwin bulan depan, lepas saya kahwin bulan satu lagi saya nak cerai, boleh tak Tok Iman? Saya wakil ke Tok Iman. Itu tak ada milik apa lagi. Itu dia panggil milik akan datang tu. Kecuali atas jalan ikut. Ni ada pengecualian. Jalan ikut ni tibak bagi benda yang dikimian itu. Macam mana contoh? Kita minta dia beli barang ataupun jual barang. Okey. Kereta saya ni saya nak jual 30,000. Boleh tak nak tolong jual? Barang tolong jual kereta saya, dapat duit itu beli kereta lain. Itu sah. Tu dia panggil follow, ittiba. Kereta tu kita minta dia jual, dapat duit. Dapat duit tu kita minta lagi sekali. Tu dia panggil dua wakil. Wakil kedua tu sah. Asal tak sah. Tapi kenapa sah? Kerana dia mengikut yang pertama. Sebab yang pertama kita minta dia jual kereta kita dengan nilai 30,000. Settle. Dan kita kata boleh tak barang tolong beli kereta lain kat saya dengan harga yang sama. Duit pun tak dapat, macam mana dia nak wakil? Ini yang sah. Sebab apa? Sebab dia berangkai dengan wakil yang pertama. Itu boleh. Kita dah buat pun. Kita buat macam mana? Duit saya RM20 baru beli roti. Kalau lebih, beli satu lagi. Kalau duit saya lebih, minta beli satu lagi. Itu dipanggil dua wakil. Wakil pertama memang confirm, boleh. Sebab apa? Dia ada duit cukup. Tapi wakil benda yang kedua itu, benda yang tak pasti. Sebab apa tak pasti? Boleh tak dia nak beli sebab tak confirm lagi. Ada duit lebih tak? Dia kata, kalau duit lebih ada, minta beli barang kedua. Sah. Itu dia panggil wakil yang berangkai. Sah. Tapi kalau tak berangkai, tak boleh. Dia tak milik. Maka sah berwakil dengan menjual benda yang dimiliki dan dibeli dengan harga benda itu bagian-bagian. Barang lain. Perkataan yang digaris ni tak ada. Dia tak garis. Cuma disebutnya perkataan yang digaris di bawahnya itu ikutan bagi benda yang dimiliki. Habis. Baiklah, dan lagi disyaratkan benda atau perkara itu menerima ganti. Ini yang mudah, yang simple. Mesti benda kita nak orang lain buat untuk kita, benda yang syarak menetapkan benda tu boleh orang lain buat. Mana dia? Dan lagi disyaratkan benda yang kita nak minta tolong orang lain buat itu atau perkara itu menerima ganti. Menerima ganti ni boleh dilakukan oleh orang lain. Orang lain boleh buat.
Dia bukan semua benda dalam Islam ni orang lain boleh buat. Kita dah sebut tadi. Hanya melibatkan pengurusan harta. Kalau ibadat badan ni tak boleh. Tak boleh minta tolong orang lain solat. Tak boleh minta tolong orang lain puasa. Tak boleh. Kalau lagu tuntum lah, saya tak sempat solat ni, balik lewat ni, baru tolong solat. Saya duduk tengah jam ni. Jam ni, di atas kereta lagi ni. Mungkin balik-balik ni sampai maghrib. Jadi, dia punya asam tak sempat. Baru kata tak apa ustaz, saya buat kat rumah. Tak boleh. Oh, kalau boleh memang ramai. Kira sedia duit ya, boleh buat bisnes. Saya boleh tolong, dia kena bayar. Tu dia tak kira tolong lah tu, dia kira bisnes lah. Ni tak bayar ni, tolong ni wakil tak berbayar, dia pahala. Allah bayar pahala. Kalau charge tak dinamakan wakil. Tolong beli kat saya, nanti saya upah. Itu dia tak panggil wakil. Itu dipanggil masuk dalam akad upah. Lain. Kita upah kawan kita tolong beli sesuatu benda. Itu upah. Itu dah dapat pahala. Upah, dapat pahala upah je lah. Dia kurang. Hak pahala besar je lah. Tolong. Wakil. Kita minta tolong orang lain buat untuk kita. Itu dia panggil orang yang tolong kita tu. Itu dia ada pahala besar. Cuma kita hari ni dah jadi budaya lah. Dia tak nampak apa dah pahala tu, dah nampak macam nak. Boleh lah, saya larat, saya buat. Saya sempat, saya buat lah. Tak ada niatkan Allah apa pun. Dah biasa lah, tolong orang ni dah jadi satu kebiasaan dah. Macam budaya, orang bagus, orang baik, tolong lah. Bukan niatkan Allah dah, tak dapat pahala. Kena niat. Niat ni, aku ni tolong kerana Allah. Pahala besar. Antara syariat dalam muamalah yang dapat pahala tabarruk ni, pahala membantu orang, wakil, jadi wakil pada orang. Yang keduanya ialah memberi pinjam pada orang. Yang ketiganya memberi hutang pada orang. Itu semua tu termasuk akad tabarruk. Dia panggil kontrak, akad kontrak lah. Dalam muamalah yang Allah sediakan untuk bagi offer pahala tanpa bayaran sedikit pun. Bayar tu lain. Bayar tu dia masuk sewa, masuk upah. Tu lain. Itu dipanggil akad yang berorientasi keuntungan. Jadi kita dah sebut dulu dalam muamalah ni dia ada dua. Satu akad yang memang untuk ambil keuntungan, bukan pahala. Yang kedua akad untuk Allah sediakan pahala yang besar. Ni salah satunya ialah kita bincang malam ni akad wakalah, yang akad tolong orang. Cuma kita kena niat kita tolong itu kerana Allah Ta'ala. Upah pun tak, dia tak bayar satu sen pun, rugilah kalau kita tak niat. Dah lah duit tak dapat. Kalau duit dapat, boleh duit juga. Ni tolong free macam tu. Tolong free itu dia panggil tanpa upah, itu dipanggil wakil yang Allah sediakan pahala besar. Dan lagi syarat terakhir untuk malam ni, menerima orang lain boleh buat. Maksudnya benda yang Allah Ta'ala benarkan untuk orang lain buat itu hanya benda yang dibenarkan oleh syarak orang lain wakil bagi pihak kita. Mana dia? Contoh, dia kata sebagaimana telah dinyatakan di awal bab. Iaitu selain daripada sembahyang, selain daripada puasa. Yang demikian sahlah berwakil pada tiap-tiap akad. Sah. Mana? Seperti wakil jual beli. Wakil orang lain tolong beli. Itu dapat pahala. Wakil orang lain tolong jual. Dapat pahala. Tapi kena ada power. Tanda kuasa tak boleh. Macam kita pernah bincang dulu. Orang kita kadang-kadang bagus tapi tak kena tempat. Dia nak tolong tak kena cara. Orang peniaga sesama peniaga, dia apabila datang customer, kawan dia pergi lain, pergi tandas, pergi solat, dia tolong jual. Maka tolong jual itu panggil wakil, tapi dia tak ada power, tak sah. Mana power dia? Sebelum kawan kita pergi tandas, pergi solat, ada tak dia bagi wakil tolong kita tolong jual? Tak. Dia senyap tak bagi apa pun. Maka zon kita kalau kejual takkan dia tak suka, seronok. Dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Mesti kita nak jual kena izin dia. Sebab power kuasa jual itu milik dia. Sebab ini barang dia. Apabila kita nak ambil alih, mesti dia izin. Dia pindah power, pindah kuasa
jual pada kita, sedangkan tak pindah kuasa menjual pada kita. Maksudnya dia tak minta kita jual, maka tak sah jual. Qaul mu'tamad tidak sah. Qaul dhaif saja yang kata ada detail, pendetailan. Qaul dhaif kata kalau kita beritahu dia izin selepas, itu qaul dhaif. Kita kata ni aku tolong jual ni, duit ada dalam akul tu, aku tolong jual. Oh baguslah tu. Terima kasih dia kata. Seronok dia. Maka itu qaul dhaif saja. Mu'tamad tidak sah. Tu dia kata sah jual beli dan sah hebah. Hebah ni kita minta tolong orang beri barang. Asal kita nak beri barang pada orang tu, maka kita kata saya tak sempat pergi, boleh tak tolong bagi barang ni pada sah. Kita wakil orang, jadi dapat pahala orang yang bawa tu. Cuma wakil. Wakil fasah boleh, wakil nikah boleh. Kita nak menikah, tapi kita tak boleh ada dalam majlis tu. Kita duduk jauh. Contohlah kita ni, anak kita ni yang kita nak kahwin tu duduk belajar luar negara. Pengantin perempuan duduk rumah ni. Patut dia yang kak. Pengantin lelaki duduk di luar negara, duduk Mekah. Pengantin lelaki duduk Mekah. Pengantin perempuan duduk di KL ni, Putrajaya ni. Wali ada, wali duduk Putrajaya. Maka wali dia nak akad nikah. Akad nikah apa? Akad nikah pengantin. Pengantin tak ada. Pengantin duduk Mekah. Boleh? Pengantin tu telefon kat Tok Bilal. Tok Bilal, boleh tak tolong aku terima nikah? Tapi terima nikah untuk aku lah. Untuk bini aku tu. Tok Bilal jangan silap buat. Dia terima nikah untuk dia, jam. Tu kena hati-hati. Boleh. Tu dipanggil sah mewakilkan orang lain berkahwin, yakni akad nikah dan terima. Dua-dua boleh. Wali dia boleh pasti pada Tok Imam. Pengantin dia boleh juga pasti pada orang lain. Contoh. Tapi orang tak tahu ni tuan kesian. Ada isu pengantin ni, dia tak ada skrik depan ni. Kalau ada skrik tak apa. Skrik tak ada, dia kenapa? 2-3 kali duk ulang tak lepas-lepas. Lah dia pun dah give up, dia pun dah panggil makin bela, lagi tak boleh. Sepatutnya dia boleh wakil pada orang. Dia ni tak kalau buat lagi pun tak lepas ni. Dia wakil pada orang. Pengantin ni, wakil lah, tengok siapa hak cekap sikit, bagi tu. Minta bila lah tolong terima nikah bagi pihak saya. Boleh. Cuma orang ini jarang buat je tuan. Kalau buat pelik juga. Dan dia pun tak berani. Takut orang terima bini dia. Takut terima untuk diri. Tak boleh. Kena wakil. Tu dipanggil sah wakil nikah dan wakil terima nikah. Dan memulanya ini sah wakil memulakan balik barang cacat dan jual beli. Barang tu rosak, kita tak sempat hantar, wakil orang lain yang hantar barang. Boleh. Dan menerima balik khabar barang seperti itu. Boleh. Mendakwa sah juga untuk mendakwa ni dalam mahkamah. Menjawab dakwaan sah. Sama ada pihak sebelah bersetuju atau tidak. Ni pendakwaan di mahkamah sah. Dan sah berwakil pada memilik sesuatu yang harus, seperti menghidupkan tanah yang terbiar. Boleh untuk orang yang troka tanah bagi pihak kita. Ini semuanya jangan berlaku ini. Dan wakil berburu sah. Dan mengambil kayu urus bekerja. Kerana kerja itu semuanya jadi sebab bagi memilik benda-benda itu kepada wakil. Ini dengan syarat jika dikerjakan dengan qasad untuk, ini ada syarat. Kalau kita terima, kita buat barang itu dengan niat bukan untuk kita, niat untuk orang yang minta tolong. Itu dia ada syarat. Jangan niat untuk dia. Tetapi jika ia wakil mengerjakan dengan qasad untuk dirinya dan untuk mewakil, jadilah benda itu hak bersekutu antara keduanya. Kalau jual beli barang lah, jadi barang itu barang milik bersama. Tapi isteri tak sah. Baik. Dan lagi sah berwakil, wallahu a'lam, itu kita akan sambung bulan depan. Dan lagi sah berwakil pada menyempurnakan hak balasan seksa yang telah diizin oleh pemerintah. Ini isu-isu yang lain. Baik. Sama juga dengan wakil dalam salam tu wakil lah. Cuma kita tak perasan lah. Boleh tak minta tolong, boleh tak tolong kirim salam. Itu wakil. Orang yang bawa salam itu termasuk wakil.
Dia termasuk dalam akad wakalah. Lama dah tak jumpa dengan Tok Bilal. Salam, kirim salam dekat dia. Maka orang yang kita minta tolong bawa salam kepada Tok Bilal itu wakil kita. Status dia dalam syarak wakil kita. Sebab itu dia tu ada pekerjaan, dia panggil ada urusan di sisi Allah Ta'ala. Urusan apa? Membawa lafaz salam bertemu dengan Tok Bilal. Dapat pahala? Ya, dia ada dua pahala. Pertama, pahala wakil membawa salam. Yang kedua, sebab itu sunnah. Yang keduanya sunnah, apabila orang yang bawa salam pergi bertemu dengan Tok Bilal, maka Tok Bilal ni sunat doakan kepada wakil tu juga. Tu dipanggil pahala yang keduanya, didoakan oleh orang lain. Sebab itu kena ada lafaz. Wakil ini dia nak bawa suap salam dalam mazhab Syafi'i, qaul mu'tamad, wajib ada lafaz. Pergi jumpa Tok Bilal, ni ustaz kirim salam dekat Tok Bilal dengan lafaz Assalamualaikum. Banyaklah lafaz dia, tapi kita cerita umum lah. Ni ada lafaz. Tu benda, lafaz tu benda. Sebab dia wakil untuk sampaikan salam. Mana salam? Mana pekerjaan dia? Salam. Cerita salam. Lafaz dia Assalamualaikum. Itu dia panggil urusan pekerjaan menyampaikan salam di sisi muamalah. Maka wajib dalam mazhab Syafi'i kena ada benda. Benda tu apa? Lafaz salam lah. Jangan duk cerita dia ni ustaz kirim salam. Mana benda? Kan kita wakil bawa benda. Salam lah. Salam tu nama. Diri dia Assalamualaikum. Maka Tok Bilal ni sunat dia doakan kepada orang bawa tu. Doa apa? Doa macam mana? Doa alaika. Alaika ni kepada kamu juga salam ni. Tu dapat pahala tu. Dua pahala tu. Pahala bawa salam sebagai wakil dan pahala didoakan oleh orang Tok Bilal tadi. Jadi orang tengah ni, wakil ni, sunat Tok Bilal kata alaika kepada kamu, wa alaihi kepadanya. Nya tu orang beri salam kita. Wa alaihi salam. Tapi tak pandai, tak apa cekak, jawab biasa je. Wa alaikumussalam. Tak pandai nak tukar-tukar. Alaika wa alaihi wa alaiha. Hantam sama lah. Wa alaikumussalam. Lepas wajib. Kalau ada lafaz wajib jawab. Tak ada lafaz tak wajib jawab. Tu bila kata ustaz, tadi tu siap kirim salam, senyap saya tak jawab apa. Ustaz mana boleh tak jawab, haram. Pandai je. Mana salam saya nak jawab? Wajib saya jawab sekiranya ada diri salam. Assalamualaikum. Wajib saya jawab. Tapi kalau dia dah cerita nama, Ustaz Tok Siap jumpa tadi dengan Tok Siap, dia kirim salam kat Ustaz. Je lah. Orang tua ni, kirim salam lah. Kalau saya nak, mana salamnya? Saya lupa nak bawa. Tok Bilal apa lupa? Lupa nak ambil tadi sebab apa? Tok Siap pun tak bagi Ustaz kat saya. Dia cakap kirim salam je. Sepatutnya Tok Siap tu dah nak kirim sangat salam. Kirimlah benda. Kirim salam dekat Ustaz. Mana salamnya? Jadi kalau kita nak bawa salam orang tu, apa nak tanya? Kirim salam, bagi dulu kat saya, boleh saya bawa. Assalamualaikum. InsyaAllah. Azam insyaAllah tu, kita akan sampaikan salam tu. Barulah dia jadi wajib sampaikan salam. Wallahu a'lam. Kalau penjual majikan atau pemilik kedai mengupah dua orang pekerja dan melantik kedua-duanya sebagai wakil penjual, bolehkah pekerja yang pertama membeli barang dari pekerja yang kedua? Dengan kata lain, wakil yang pertama membeli barang kedai daripada wakil yang kedua. Boleh. Ini isu dia tuan. Dia ittihad, dia panggil bersatu dengan orang yang sama tak boleh. Dia apabila kita bekerja dengan majikan, kita cashier, kita penjual, owner tu majikan kita. Asalnya owner tu yang jual, tapi tak, dia tak sempat dia lantik pekerja. Maka pekerja ini menepati wakil dia, wakil yang mengurus kedai dia. Dia boleh jual, dia boleh hebah. Kalaulah owner itu minta dia jual, dia hebah. Kena tengok urusan owner tu. Maka staff ramai ni, cashier ramai-ramai ni sebagai wakil. Boleh tak sesama cashier itu berjual beli sesama mereka? Boleh. Tak perlu cashier ni nak kena jual direct, kena beli direct dengan owner, tak perlu.
dia boleh berjual beli sesama mereka. Contoh, kita buka kedai, kawan kita rehat, kawan kita pun ambil kedai tu, ambil barang dalam kedai, barang dalam shopping. Budak-budak duk jual di shopping, pasar raya besar kan. Dia ambil, kemudian dia pergi bayar di cashier tu. Boleh, boleh. Tadi dia cashier. Ini dia bayar ke orang lain. Boleh. Yang tak bolehnya ialah dia cashier, dia ambil barang, dia scan. Seolah-olah aku jual. Dia pun jawab, aku beli. Tak boleh. Sebab apa? Ittihad al-qabid wal-muqbid tidak sah. Bersatu orang menjual dan membeli tidak sah. Dia kata ini barang bukan barang saya, barang owner, barang owner, tapi kita menepati owner. Sebab apa? Kita wakil kepada owner, tak boleh beli barang milik majikan dengan diri sendiri, tak boleh. Kena beli dengan cashier lain. Tu ramai yang buat. Kadang-kadang budak-budak kerja cashier ni, tuan-tuan, dia scan, dia masuk duit. Dia tak ada lafaz lah, dia tak berani lafaz dengan siapa. Dia scan dia masuk duit. Dia tengok air tu RM1, dia masuk duit dalam tabung tu, dalam mesin tu RM1. Tak boleh. Dia kena beli dengan orang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.